Okey, tes. 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 Assalamualaikum. Tes. Udang sampel. Ni 2, 4, 5 berapa orang kita? 5 orang. Teacher dah kira dah. Udang tadi ada 30. Ni udang tadi ada 35 ekor. Jadi seorang 7 ekor. 5 ekor. Teacher kira dah kecil besar. Teacher kira siap tak lagi. Senang kita nak bahagi sama banyak. 7 ekor seorang, okey? Okey, semua bersedia. 3, 2, 1, mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Minggu ni dah masuk minggu yang kedua, 13 Ramadan dah. Okey, bertemu dengan teacher semula dalam rancangan Al-Itqan berbuka apa hari ini. Masuk minggu yang kedua ni mungkin tambah pula hari ni hari Ahad, mungkin ramai yang tengah nak bershopping lah apa, nak beli baju raya. Okey, tak apa, yang mana ada kat rumah tu tengoklah rancangan kami ni, bolehlah mencuba resepi teacher ni. Okey, tetamu jemputan kita minggu ni ialah Muallimah Anisa. Okey, Muallimah Anisa boleh perkenalkan diri sikit? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anisah binti Abdul Razak. Okey. Saya merupakan gurulah di Sekolah Rendah Al-Itqan. Okey, Muallimah Anisa bukan bekas murid sekolah ni juga ke? Ya. Saya juga bekas bekas sekolah ni daripada tahun darjah 1 sampailah darjah 6. Okey, alhamdulillah ya. Tengok anak murid kita pun dah masuk balik dah. Tu tengok tua dah teacher pun dah. Okey, teacher tengok banyak bahan yang disediakan atas meja ni. Jadi apa menu teacher yang nak masak untuk hari ni? Hari ni special ni. Bila kita nak buka puasa ni, kita selalu nak cari makanan yang orang kata apa, yang menambah selera kita. Betul tak? Kan? Okey, hari ni. Itulah. Okey, hari ni teacher nak masak sambal petai udang Al-Itqan. Sambal petai udang Al-Itqan. Menarik menu tu. Itulah. Tak lagi kita try, okey? Okey, bahan-bahannya adalah minyak untuk menumis, bawang besar yang dihiris dengan serai yang dititik. Lepas tu kita ada bawang besar yang dikisar. Okey, lepas tu cili kering yang dikisar, air asam jawa, udang dan tak lupa petai kita ni ya, yang mahal ni petai ni, gula, garam dan yang ini untuk hiasan daun sup dan bawang. Okey, kita tunggu kuali kita panas, minyak kita panas dulu untuk kita nak menumis bawang dengan serai kita ni. Okey, minyak ni dia ikut sukalah agak-agak masakan tu banyak mana banyak yang kita akan bubuh. Ya, betul. Pasal apa tu, bila kita nak tumis cabai ni, minyak banyak sikit tu rasa tak mau senak perut pula kan. Jadi cabai tu kita kena tumis sampai betul-betul masak lah kan. Jadi bila ada minyak banyak tu, alhamdulillah lah. Lepas tu lagi kalau terasa banyak, kita boleh cedok buang kan tak? Jadi kita tumis sampai bawang kita berwarna kekuningan ya. Sampai ni naik bau. Tumis ni saja dah naik bau. Itulah. Belum masukkan semua masuk ni lagi. Anisa pandai masak tak?
Okey, gelak dulu lah. Boleh lah masak. Alhamdulillah. Cuma tak ada lah sehebat sangat. Okey lah. Secara basic orang cakap. Okey, pernah buat sambal petai ni tak? Sambal petai tak pernah lagi. Tapi sambal-sambal lain tu biasalah. Pernah buat dah lah. Tak apalah. Nanti bolehlah cuba ikut resipi teacher ni tengok kan. Itulah. Anissa selalu buka puasa beli ke masak? Selalu kalau awal-awal Ramadan ni semangat kan masak lah. Okey. Masak sama-sama lah dengan mak semua. Tapi dah hujung Ramadan ni kadang-kadang sibuk kan, tak sempat nak masak, nak buat persiapan ni macam-macam. Beli je lah di bazar Ramadan. Okey lah. Beli pun senang juga tapi masak pun dapat menjimatkan kalau ramai-ramai ni kan. Kalau beli tu mahal juga kan. Bukannya murah kan. Sekali beli habis dah dalam 30-40. Tak berapa nak kenyang juga dah. Betul. Kadang-kadang membazir macam tu saja. Ya, betul. Habis tu kan cakap pasal membazir ni, cuba Nisa ceritakan sikit. Apa sepatutnya kita buat lah untuk nak ngelakkan pembaziran ni. Okey. Sebut pasal mengelak pembaziran ni, kita kena kita kena tengok tahap kemampuan kita macam mana. Okey. Jangan kalau kita ni dalam keluarga ada sikit, berpada-padalah jangan duk beli banyak. Tambah pergi pasar Ramadan tu pula kan. Tambah pergi pasar Ramadan, puasa pula, nampak ni sedap. Perut tengah lapar kan. Nafsu. Ya. Time tu memang syaitan diikat, tapi nafsu tu belum. Ya. Okey. Bila dah bawang dah kuning ni, kita masukkan cabai kita. Okey. Kita masukkan cili kita dan juga bawang yang telah dikisar tu nah. Ni pun tumis sampai pecah minyak. Ya. Kita masukkan bawang. Bawang ni dia dapat memaniskan masakan juga. Lepas tu juga dia dapat mengurangkan kepedasan. Bila kita buat cabai banyak, nanti pedas pula kan. Jadi kita masukkan bawang untuk memekatkan. Sambal kalau cayang tak sedap kan? Betul, saya pun tak suka sambal pekat. Tapi ikutlah kalau orang suka pedas, sambal banyak. Sambal banyak. Jadi itulah bergantung kepada cita rasa masing-masing. Ya. Habis tu kita masukkan bawang ni lah kan. Dia balance lah pekat tu dengan taklah cabai semua kan. Kita biar dia pecah minyak. Lepas tu sambung balik tadi yang Anissa cerita tentang pembaziran tu. Okey, macam saya sebut tadi, ikut kepada kemampuan. Kalau dah satu keluarga tu, contoh dalam keluarga tu ada 6 orang, beli untuk betul cukup untuk 6 orang sudahlah. Jangan beli sampai macam nak 10 orang, 50 orang nak makan. Betul. Kadang-kadang lepas buka puasa, baca bismillah, makan kurma pun kita dah nak kenyang rasa kenyang dah. Makannya banyak lagi kat meja. Betul. Jadi berpada-pada lah, jangan ikut nafsu. Ya, lagi satu tambah nafsu. Ayam pula sampai berjenis-jenis dah. Berjenis-jenis. Dah lah manis lepas betul. Kan? Macam mana nak lepas bulan Ramadan pun tengok badan tak turun pun dah. Sama je. Orang cakap puasa badan turun kan, diet lah. Diet apa macam tu. Itulah. Dengan makan manis-manisnya. Okey. Tu apa ni kita macam satu teacher nak tanya ni Anissa ni dah masuk pertengahan bulan kan. Ya. Habis tu tapi kita masih lagi boleh kan masih budak-budak pun semangat nak ikut mak ayah pergi solat tarawih kat masjid semua kan. Betul. Tu macam mana kalau macam ada kadang-kadang tu kita Anissa pergi masjid tu kadang dengar tak riuh rendah budak-budak menjerit-jerit kan. Betul. Boleh tak cerita sikit? Okey, yalah biasalah tambah pada bulan puasa kan, bulan Ramadan, mak ayah berpulun nak solat Jumaat dekat masjid, solat tarawih ramai-ramai. Bawa anak-anak ke masjid untuk solat sama-sama. Tapi dalam masa sama kadang-kadang mak ayah ni dia tak peka dengan anak-anak. Dia anak-anak pergi berlari sana sini, naik panjat tangga kan sampai mengganggu jemaah yang lain untuk solat. Jadi benda ni memanglah tujuan masjid, kita pergi masjid adalah untuk mengimarah masjid, meramaikan masjid kan, hidupkan masjid. Tapi disebabkan oleh suasana yang macam tu, budak-budak duk buat bising semua tanpa ada pengawasan. Betul. Benda tu macam yalah mak bapak solat, tak ada orang yang kawal,
mengganggu jemaah yang lain dapat kurangkan pahala. Lepas Jadi tu pula macam orang tak seronok lah macam tu. jemaah pula duk merungut pula kan, berdosa lagi dah. Betul, merungut lagi. Belum anak-anak main melintas depan. Betul. Tambah yang kecil-kecil setahun 2 tu kan dah duk lari ke depan tu. Jadi eloknya kalau dah ada anak kecil tak mampu untuk jaga anak-anak ketika di masjid, seeloknya solatlah di rumah. Betul. Ni lebih selamat lah. Lebih afdal. Ataupun letak anak tu sebelah kita. Betul tak? Cari yang hujung-hujung, kita duduk soft-soft belakang. Cari yang hujung-hujung sekali. Betul tak? Betul. Yang dapat kita kawal lah. Kontrol senang. Tak mengganggu orang. Mengganggu orang tu kadang-kadang orang hilang khusyuk nak sembahyang. Dah kurang dah pahala. Betul. Kadang mak ayah di depan. Anak kat belakang duk dah jumpa geng pula dah. Jumpa geng bawa mainan lagi lah Pi. Macam-macam lah. Seeloknya kalau yang ada anak kecil tu solatlah di rumah kan. Tu lebih baik lah. Okey. Okey lah, diharap ada penonton-penonton kita dapat memahami lah kan. Macam tu kan. Memang bagus bawa anak-anak ke masjid untuk memberi pendedahan kan kepada anak-anak untuk tengok macam ni orang Islam solat tarawih ramai-ramai untuk menggalakkan depa juga kan. Jadi murid pun rasa seronok. Murid tengok budak pun anak-anak pun rasa seronok. Nanti dia akan praktikkan macam mana nak solat tarawih. Mak ayah saya solat tarawih macam ni. Nanti bila sampai ke besar pun dia akan ikut tu dan dia akan amalkan. Tapi kalau bila kes macam teacher cakap tadi kan terbising macam tu mengganggu tak payahlah kan. Okey. Ni pun dah mendidih dah ni. Biar kita tunggu sampai pecah minyak. Pecah minyak. Okey, Nisa nampak tak sampai kita pun dah garing ni kan? Betul. Dah pecah minyak. Jadi teacher akan masukkan air asam dulu. Kita masuk semua. Tengok. Tapi petai ni kita kan dia nanti rasa pahit-pahit sikit. Jadi kita balancekan dengan masam-masam. Lepas tu kita masukkan gula bagi dia rasa manis sikit kan. Masam-masam manis. Balance bagi dia balance rasa tu. So kita masukkan air asam. Sekejap. Lepas tu kita masukkan gula bagi dia. Gula pun agak-agak macam tu Gula bagi dia ikutlah setengah dia suka macam teacher suka rasa manis-manis sikit kan. Sedap manis-manis sikit. Sekejap tak apalah, sekejap kita rasa pula kan. Kita masukkan dulu garam. Okey, kita masukkan garam dengan gula ni dulu. Lepas tu kita masukkan petai. Pasal petai dia lambat sikit kot. Udang dia masak lebih cepat tau. Betul. Okey ni teacher yang ni memang masak sekali dengan kulit dia sekali ke? Patutnya kita kena makan dengan kulit-kulit ni. Dia ada khasiat dengan kulit ni. Dia ada manfaat dia lah kalau daripada kita makan biji itu saja. Jadi kalau dah memang ada orang kata berkhasiat, baik kita makan dengan kulit sekali, tak membazir pun sama dah. Petai pun mahal. Kulit setengah makan biji itu saja. Ya kan. Rupanya ada khasiat dia. Ya. Jadi kena makan sekali dengan kulit. Kulit dia, okey. Jangan makan biji dia saja. Tak membazir pun sama dah. Tak membazir sama. Okey, Nisa, teacher nak tanya lagi. Macam mana tentang yang solat 8 rakaat lah, 20 rakaat tu kan? Okey, sebenarnya tak menjadi kesalahan pun nak solat banyak mana, ikut tahap kemampuan kita. Kalau mampu 8 rakaat lah. Kalau mampu 20. Benda ni tak jadi dosa. Betul. Dia hanya amalan sunat yang dituntut. Yang dituntut 8 rakaat saja. Kalau mampu 8 lah solat. Betul. Tu. Tak payah duk bertelingkah pasal isu ni. Betul. Yalah banyak khilaf kan, tapi kita ambil benda tu benda positif, yang kan? positif. Okay. Lagipun solat tarawih pada bulan Ramadan yang mana Allah akan melipat gandakan ganjaran. Jadi kalau solat banyak rakaat, insya-Allah kalau solat dengan penuh keimanan kan, akan dapat ganjaran. Banyak pun kalau kata dah dengan cepat kalutnya tu semua kan dah. Betul, daripada kalau betul rasa macam sia-sia lah kalau solat 20 rakaat tapi tak ada rasa penuh menghayati nak solat tu kan. Betul. Kalut-kalut solat. Betul. Solat dah 8 dah, so tak mampu. Jangan terkejar sampai Lala tak buat lah. tak ada apa. Betul. Janji jangan
kena buat Jangan juga. culai, Jangan duk ha. sembang-sembang ni tak boleh dan sekali tak buat. Dia pula dah lah kita buat setahun sekali tu dah. Ya, setahun sekali. So, Okey, kita dah masuk petai tu Allah udang teacher pun lompat macam udang hidup pula dah. Okey, kita masukkan udang ni udang. yang sedap ni teacher. Ya, kat dia kita maniskan lagi. kalau ada orang yang tak makan udang, dia boleh masukkan ikan bilis pun kan. Betul betul selalu orang buat ikan bilis juga. Hmm. Udang pun besar-besar dia teacher. Itulah. Ni udang apa nama dia? Udang ni udang kara kot. Udang kara. Ha. Google macam tu saja. Teacher pun tak berapa pandai tentang udang ni. Teacher pergi kat market tu, dekat pasar nelayan tu, yang orang yang jual penelayan tu bagi tahu kata yang ni udang kara. Tapi rasa udang semua sama. Sama je kan. Tak ada beza pun. Saiz saja menentukan. Betul. Mampu beli kecil, beli kecil. Beli kecil. Asal banyak makan udang, besar-besar beli yang besar. Poket tu besar sikit, beli ikan pun, udang pun besar sikit. Okey, teacher nak tengok. Oh, dah siap dah. Okey. Sedapnya. Okey, sedap. Bau dia sedap. Okey, kita sendukkan dia. Okey, masukkan dalam bekas ni. Berbau dah kan? Bau pun dah tahu mesti sedap. InsyaAllah. Jadi siapa yang nak buat resepi ni bolehlah Boleh. ikut cara Betul. teacher. Boleh cuba cara ni. Mudah je resepi dia pun. Senang kan? Bahan-bahan dia Bahan pun tak banyak. Betul. Orang kata mampu beli. Mampu tak beli. mampu beli udang, belilah Beli ikan bilis. Ha. Betul. Okey, Nisa, teacher nak tanya satu benda. Petai ni dikategorikan sebagai satu yang makruh pasal bau dia kan. Tu macam mana kalau kata orang buka puasa dah makan petai, lepas tu Pergi masjid. pergi masjid. Okey, adalah hadis Nabi bersabda yang kata Nabi melarang orang yang makan bawang putih dan bawang merah untuk memasuki masjid. Nabi melarang, maksudnya kenapa Nabi larang? Sebabnya bawang merah dengan bawang putih tu dia punya bau dia tajam. Okey. Jadi bila seseorang tu bila dia baru habis makan bawang merah atau bawang putih, dia masuk masjid, dia akan mengganggu jemaah orang lain. Dia akan bau. Betul. Betul. Benda tu. Jadi sebab tu Nabi melarang. Kecuali kalau bawang merah dan bawang putih tu dah digoreng dan sebagainya lah. Okey. Macam tu juga dengan petai Petai ni. Yang kita. mana petai ni memang Nabi tak sebut. Tapi macam kita sedia maklum, petai ni dia mengeluarkan bau yang Ya, tak betul. menyenangkan. Jadi bila dah buka puasa makan petai, Gosok gigi dulu gosoklah gigi baru sebelum kita pergi ke masjid. Betul. Supaya tak mengganggu jemaah orang lain. Ni dah Betul. sembahyang duduk sebelah-sebelah. Betul. Baca pula kuat bau sebelah. Sendawa pula kan. Okey. Okey, macam tu. Okey, alhamdulillah selesai sudah menu teacher pada hari ini, iaitu apa dia ni Nisa kita panggil? Sambal petai. Sambal petai udang. Sambal petai udang Al-Itqan. Okey, teacher harap semua penonton sudi-sudilah memasak menu teacher ni. Okey. Dan semua teacher ucapkan selamat berbuka puasa dan jumpa teacher lagi dalam rancangan Al-Itqan berbuka apa hari ini? Okey, teacher ucapkan terima kasih kepada Muklimah Nisa kerana sudi menjadi tetamu kita pada minggu ni. Okey, sama. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.